2 September 2011 menjadi detik yang pasti diingati. Bukan sahaja oleh warga bernama TV, tetapi juga dunia kewartawanan dan rakyat di seluruh negara. Pada tarikh itu, tragedi menggemparkan negara berlaku apabila juru kamera bernama TV, Noram Faizul Muhammad Noor, terkorban akibat ditembak ketika membuat liputan misi kemanusiaan Kelab Putra 1 Malaysia membantu mangsa bencana kemarau dan kebuluran di Somalia. Walaupun Noram Faizul, atau lebih mesra dipanggil Faizul, telah pergi selamanya, namun semangat dan azamnya dalam dunia kewartawanan akan terus segar dalam ingatan. Visual yang dirakam beliau menjadi bukti betapa erti kemanusiaan menjadi subjek utama perjuangan dalam dunia pemberitaan bagi membantu masyarakat yang terhimpit di wilayah bencana dan bergolak. Sebagai seorang juri kamera, itu merupakan satu suasana ataupun gambaran yang menarik. Walaupun keadaan dia kita tengok macam tak sampai hati, tapi kalau dari segi untuk divisualkan, itu satu gambaran yang menarik. Misi kemanusiaan ke Somalia yang bermula pada 29 Ogos 2011 bukanlah satu-satunya wilayah bergolak yang dijejaki Faizul dalam membuat liputan. Tahun lalu pada 9 Ogos, beliau dan wartawan yang turut membuat liputan di Somalia, Khairul Anwar Yahya, bergerak ke semenanjung Gaza mengikuti misi kemanusiaan ke wilayah Palestin yang ditindas rejim Israel. Beberapa hari selepas pulang dari Gaza pada 3 September 2010, menjelang Aidilfitri, Faizul dan wartawan yang sama bergerak ke Pakistan membuat liputan misi kemanusiaan membantu mangsa banjir di negara itu. Footage visual yang dirakam Faizul ketika membuat liputan di ketiga-tiga negara bergolak itu menceritakan segala-galanya. Cerita tentang bencana, kepayahan, peperangan dan erti keamanan. Untuk memasuki Gaza bukan mudah. Misi terpaksa melalui jalan darat dari Kahirah, Mesir menuju sempadan Rafah. Sepanjang perjalanan selama 8 jam itu, konvoi misi terpaksa menempuh 18 pusat pemeriksaan selain terpaksa menunggu selama 3 jam di imigresen Mesir sebelum dibenarkan memasuki Gaza. Ketika mula-mula menjejakkan kaki, pelbagai persoalan bermain di benak anggota misi, terutama mengenai keselamatan. Kita rasa mungkin takut dah juga kan untuk pergi ke sana. Kita pun tak tahu macam mana keadaan dia, menyebabkan kita rasa macam sentiasa rasa takut. Saya terfikir macam mana mungkin kita akan kena tembak ke, mungkin kita kena serang ke. Sepanjang berada di semenanjung Gaza, anggota misi ditempatkan di Hospital Al-Quds yang terletak di Gaza City. Bagi tujuan keselamatan, media terpaksa bergerak sebagai anggota Persatuan Bulan Sabit Merah dan menanggalkan kesemua logo yang memaparkan organisasi media termasuk di kamera. Untuk pergi ke satu-satu lokasi, kami dibawa menggunakan kenderaan Bulan Sabit Merah Palestin. Semenanjung Gaza disifatkan sebagai sebuah penjara besar bagi rakyat Palestin. Walaupun warga Gaza seolah-olah bebas untuk bergerak, namun hakikatnya mereka dikawal oleh rejim Israel. Kesan-kesan serangan udara rejim Zionis pada akhir 2008 dan akhir 2009 di Gaza City masih dapat dilihat sehingga ke hari ini. Kesan tembakan dan bangunan run-up dibom menghiasi lanskip bandar Gaza. Serangan kejam itu menyebabkan lebih 2,000 rakyat Palestin terkorban, berbelas ribu cacat dan lebih 80,000 penduduk kehilangan tempat tinggal.
Malahan masih terdapat penduduk Gaza yang tinggal di dalam kemah dalam serba kekurangan kerana tidak mempunyai pilihan lain selepas rumah mereka dibom rejim Israel. Penderitaan mentaliti dia, psikologi dia. Apabila kita pergi ke Gaza, adalah biasa jalan-jalan dia tidak dibaiki sebab simen tak ada. Rumah-rumah tak dibaiki sebab simen tak ada. Simen diharam bawa masuk oleh rejim. Kenapa? Sebab simen dilihat sebagai benda yang ada dua purpose. Boleh dibuat dua benda. Dia boleh buat senjata kononnya kan, ataupun baja tak boleh. Simen tak boleh. Jadi biasa kita tengok bangunan-bangunan yang rosak tak dibaiki tu biasalah. Tekanan ekonomi menghimpit sejumlah 1.5 juta penduduk di Gaza. Pengangguran mencecah 70%. Inflasi sememangnya dirasai. Barangan dijual dengan harga yang tinggi, sedangkan penduduk tidak mempunyai wang kerana tidak mempunyai pekerjaan. Perasaan marah dan benci terhadap rejim Yahudi hanya mampu diluahkan penduduk dengan melukis mural di dinding bangunan dan tembok. Lebih menyentuh hati melihat sendiri wajah tulus kanak-kanak yang tidak mengenal erti perang tetapi hidup dalam ketakutan sepanjang masa. Di Kolej Pembangunan Keupayaan di Han Yunis, beratus kanak-kanak diberi rawatan kerana trauma dan sering hidup dalam kebimbangan. Bimbang kerana tentera Israel melancarkan serangan tanpa mengira waktu dan situasi. Perkembangan mental kanak-kanak Palestin agak terencat dan memerlukan masa untuk dipulihkan. Senyuman hanya dapat dilihat tatkala kanak-kanak berkenaan gembira menerima gula-gula dan coklat yang diberikan kepada mereka. Penderitaan dia orang kalau kita pergi ke Gaza, nak tengok orang hilang ahli keluarga tu biasa. Macam kita pergi ke masa dengan arwah dulu pergi ke kita semayang dengan pemimpin dia. Kita pergi ke tempat tu Jabaliyah tak silap. Kita tengok orang ramai budak-budak cerita dia hilang mak, saudara, sepupu, putus tangan, apa ni, itu biasa sebab memang itu hidup dia orang. Dalam sampai penderitaan tu dah tak nampak. Perubatan sememangnya menjadi isu utama di Gaza. Sekatan ekonomi oleh rejim Israel menyebabkan hospital-hospital kekurangan bekalan ubat-ubatan. Pelbagai penyakit dikesan, antaranya akibat serangan rejim Israel pada 2008 dan 2009 yang didakwa menggunakan bahan kimia berbahaya menyebabkan pelbagai jenis kanser serta penyakit kulit. Air kotor di sana tak boleh minum tu. Kalau minum boleh kena penyakit. Penyakit macam-macam, penyakit bawah air, macam taun, ciri birit, penyakit-penyakit yang pelik pun ada. Lebih teruk ada dakwaan kata masa perang dulu, masa konflik dulu, rejim gunakan senjata yang dilarang, tapi kita tak tahulah sebab belum dibuktikan. Tapi kalau betul tu maknanya dia akan merosakkan generasi sekarang dan generasi akan datang. Di Gaza, tanpa menghiraukan kepenatan dan keletihan kerana puasa, Faizal berazam untuk merakamkan terowong yang digunakan penduduk Palestin untuk menyeludup bahan mentah dari Mesir. Tel Aviv kerap menuduh laluan rahsia yang jumlahnya mencapai beratus-ratus buah terowong sejauh berpuluh-puluh kilometer itu digunakan untuk penyeludupan senjata api. Sebagai jurnalis, kalau kita dah sampai situ, pergi ke tempat terowong tu mungkin satu pengalaman barulah. Jadi bila kita dah diberitahu untuk sama-sama pergi, hanya reporter saja pergi kan, mungkin keadaan tu lagi mendebarkan saya lah sebab kita tahu tempat tu memang di-aim oleh Israel semua kan, untuk dibom ke ataupun diserang. Turut menjadi mangsa kekejaman Israel adalah nelayan. Mereka tidak dibenarkan menangkap ikan lebih daripada 5 km daripada persisiran pantai. Hati tersentak tatkala diberitahu sekilo udang berharga 40 shekal atau kira-kira RM40. Begitu juga dengan harga makanan laut lain yang harganya sangat mahal. Misi kemanusiaan di Gaza tamat pada 17 Ogos 2010
dengan 1001 kisah penderitaan rakyat Palestin yang visualnya dirakam oleh Allahyarham Faizul sebagai bukti kekejaman Israel. Kejayaan misi di Gaza menyemarakkan semangat Faizul dan wartawan Khairul Anwar untuk membuat liputan misi kemanusiaan membantu mangsa banjir di Pakistan pada 3 September. Ketika misi mula-mula mendarat di lapangan terbang Peshawar, ia dikawal ketat anggota keselamatan yang lengkap bersenjata. Situasi itu merupakan gambaran awal kepada misi betapa gentingnya isu keselamatan di wilayah berkenaan yang bergolak, dan ia sememangnya satu pengalaman di luar jangkaan. So baik sahaja kami meninggalkan lapangan terbang, kami memang mendengar beberapa letupan bom, dan bukan itu sahaja, selama kami tinggal di Peshawar selama 3 hari kalau tak silap saya, memang berlakunya beberapa letupan yang besar dan menggurunkan, tetapi kami tetap menjalankan tugas sebagai wartawan. Kehidupan yang sukar, perit dan menyiksakan. Itu penilaian pertama ketika mula-mula menghantar bantuan kepada penduduk di daerah Nowshera. Visual yang dirakam Faizul menunjukkan beribu-ribu kemah didirikan di penempatan sementara. Misalnya di daerah Chaksari, lebih 4,000 mangsa daripada 21 buah kampung diletakkan dalam satu kawasan. Sebuah keluarga terpaksa tinggal berhimpit-himpit dalam serba kekurangan tanpa tilam, bantal, selimut maupun sistem tandas yang sempurna. Banjir yang melanda negara itu pada Julai dianggap sebagai bencana alam terburuk dalam tempoh 80 tahun. Bencana itu bukan sahaja mengakibatkan tanaman pertanian musnah, binatang ternakan mati, tetapi turut menyebabkan 1 juta penduduk kehilangan rumah, 20 juta penduduk terjejas dan 3.5 juta kanak-kanak terdedah kepada pelbagai jenis penyakit membawa maut. Banjir berkenaan turut meragut kira-kira 2,000 nyawa. Di kawasan di mana misi kemanusiaan singgah menyalurkan bantuan, mangsa berbaris panjang mengharapkan simpati. Mangsa di kampung lain turut hadir sehingga menyebabkan suasana tidak terkawal dan menyebabkan pihak berkuasa dan polis terpaksa menggunakan pendekatan kasar untuk meleraikan penduduk. Bila melihat mereka berebut-rebut tu, sebenarnya kami berasa sedih, tapi kami memahami mengapa mereka berebut-rebut. Ini disebabkan kekurangan makanan. Mereka kekurangan makanan lah yang paling utama. Jadi mereka terpaksa berebut-rebut di antara satu sama lain sehingga terpaksa memukul. Dan mungkin mereka rasa barangan yang dihantar itu tidak cukup. Jadi berlakulah kekecohan dan polis atau pihak berkuasa di sana terpaksa mengambil tindakan yang agak keras pada pandangan kami. Di mana-mana kawasan bencana, kanak-kanak merupakan kumpulan yang paling terjejas. Di Nowshera misalnya, lensa kamera Faizul merakamkan bagaimana sekumpulan kanak-kanak dihurungi lalat di seluruh anggota badan mereka. Lalat berterbangan bukan fenomena ganjil. Ia akibat daripada bencana banjir berkenaan yang merangsang pembiakan lalat secara luar biasa. Kehadiran lalat antara penyumbang kepada peningkatan penyakit di kemah-kemah sementara mangsa banjir. Di pusat-pusat penempatan sementara, beberapa penyakit dikenal pasti, antaranya ciri birit, penyakit kulit serta virus adeno yang menyebabkan mata merah. Saya ingat
suasana ini di Sugarcane, di salah satu tempat penempatan, kawasan penempatan di Sugarcane, di beberapa kawasan terdekat dengan Peshawar ini, di mana beberapa ada seorang bayi kecil yang baru sahaja 3 hari dilahirkan dan sudah mengalami kesengsaraan yang begitu teruk, mengalami demam tidak berhenti-henti dan tidak mempunyai rawatan perubatan yang mencukupi. Ketika anggota misi tiba di Pakistan, Hari Raya Aidilfitri bakal disambut beberapa hari lagi. Namun suasana perayaan tidak langsung dirasai. Di Karachi misalnya, mangsa bencana hanya berbuka puasa dengan barangan yang disumbangkan oleh masyarakat antarabangsa. Menu harian mereka hanyalah roti yang dimasak daripada tepung atar dan air sejuk sebagai juadah berbuka puasa. Bahulu yang disumbangkan oleh misi bantuan turut menjadi rebutan bukan sahaja oleh kanak-kanak tetapi orang dewasa. Sayu hati melihat mereka makan dengan penuh rasa syukur tanpa rungutan terhadap rezeki yang ada. Realitinya, tiada istilah baju baru, juadah raya mahupun hiasan rumah. Ini kerana makanan untuk hari esok sekalipun masih belum dapat mereka pastikan. Misi bantuan kemanusiaan di Pakistan berakhir pada 11 September 2010 dan merupakan hari pertama Syawal di Pakistan. Liputan Faizul di wilayah bergolak bersambung di misi kemanusiaan membantu rakyat Somalia yang dilanda bencana kemarau dan kebuluran. Wilayah yang suatu ketika dahulu merupakan negara yang selamat dan makmur itu turut berdepan dengan pergolakan bersenjata rentetan Perang Saudara 1991. Sebaik tiba di Somalia, saat menjejakkan kaki di luar lapangan terbang Mogadishu, anggota misi sudah merasai ketegangan di wilayah berkenaan. Saya rasa ketika kami berada di sana, perasaan dia amat sentiasa dalam keadaan alert, berjaga-jaga, takut sekiranya apa-apa mungkin akan berlaku. Seperti malam-malam kita boleh dengar bunyi tembakan, bunyi seakan-akan mercun, tapi sebenarnya hakikatnya kita tahu ia bukan mercun tapi ia adalah bunyi tembakan. Sejak misi bermula, sejurus selesai solat sunat Aidilfitri di Masjid Isbaha Yiga pada 29 Ogos 2011, apa yang disaksikan amat menyayat hati. Akibat terlalu inginkan bantuan kerana kesukaran hidup, mangsa-mangsa yang setia menunggu sejak pagi sebelum sembahyang sunat bertukar menjadi liar dan ganas dan berebut-rebut barangan bantuan yang diagihkan. Ada yang bertolak-tolakan dan merampas barangan daripada tangan mangsa yang lain. Apabila keadaan menjadi tidak terkawal dan demi keselamatan anggota, misi diarahkan oleh askar yang mengiringi untuk meninggalkan segera kawasan berkenaan. Di ibu negara Somalia itu, beribu-ribu pusat penempatan sementara diwujudkan, manakala beratus-ratus ribu kemah didirikan dalam keadaan daif dan hanya menggunakan ranting-ranting kayu dan kemudian dilapiskan dengan kain-kain buruk serta plastik-plastik terbuang yang koyak. Mangsa bencana berlindung di sebalik kemah yang usang dan sempit di bawah kepanasan terik matahari dan hanya berlantaikan tanah. Sebahagian besar daripada mangsa bencana ada yang terpaksa berjalan kaki sejauh 300 km untuk sampai ke Mogadishu. Paling menyedihkan adalah ketika salah seorang
seorang kanak-kanak membawa satu periuk makanan untuk kepada keluarganya, tapi tiba-tiba periuk itu jatuh dan nasi itu tertumpah ke atas tanah. Dia pun mengangkat dan letak balik dalam periuk itu dan bawa balik. Sebab bagi mereka makanan itu begitu berharga. Kebuluran bukan satu-satunya isu mangsa bencana kemarau ini. Di kem sementara di Bad Badu misalnya, penyakit kulit menjadi pemandangan biasa. Penyakit kulit mudah berjangkit kerana tahap kebersihan tidak dijaga. Kebanyakan mangsa tidak mandi berminggu-minggu kerana tiada bekalan air bersih. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Visual yang dirakamkan Faizul cukup untuk menceritakan penderitaan kanak-kanak berkenaan. Kanak-kanak tersebut selama ini terbiar tanpa rawatan. Bermula daripada penyakit kulit yang kecil di tangan, ia merebak keseluruhan anggota kerana tidak diberi rawatan awal. Sepanjang saya bekerja, ini pada saya yang paling, kalau dari segi bencana ni yang paling teruk. Rasa sebab kelihatan macam setiap kem yang saya pergi, beberapa kem yang ada tu terlalu ramai penduduk, orang yang kelaparan, lepas tu sakit, lepas tu yang paling bersipati bila tengok kanak-kanak kecil mempunyai penyakit-penyakit kulit. Lepas tu macam negara tu tak cukup perubatan semua. So macam terfikir macam mana dia orang boleh nak survive dengan benda tu kan, sebab serba-serbi kekurangan. Mogadishu kini menjadi lambang kelumpuhan Somalia. Ia adalah kisah derita akibat perang saudara dan perebutan kuasa. Di mana-mana sahaja terdapat anggota tentera dan individu memikul senjata. Apabila senja meliputi Mogadishu, tidak ada seorang penduduk yang berani keluar. Tembakan rambang sentiasa kedengaran di tengah-tengah malam. Sebelum pergi, saya tak sangka yang, tak terfikir, tak terbayang yang Somalia begitu teruk ataupun daif macam tu kan. Sebab saya ingatkan kalau macam kita dengar berita apa, Palestin lagi banyak kita dengar berita tu. Tapi bila pertama kali, hari pertama jejakkan kaki di Somalia, saya dapat rasakan macam berbeza. Runtuhan bangunan dan kesan tembakan peluru yang masih berbekas di kebanyakan dinding menampakkan lagi kengerian ibu negara Somalia itu. Menelusuri laluan berlopak dan tidak terurus dan menyaksikan kereta kebal yang rosak dan masih tersadai memberi gambaran betapa tenatnya negara ini dalam menagih simpati masyarakat antarabangsa menghentikan konflik di negara itu. Kematian Faizul yang terkorban akibat tembakan menimbulkan persoalan mengapa media sanggup menjejaki di kawasan bergolak. Tidakkah media mengetahui bahaya yang dinantikan? Mengapa mereka sanggup menempuh cabaran untuk membuat liputan di Gaza, Pakistan dan Somalia yang bergolak? Jawapannya hanyalah demi kemanusiaan dan demi memenuhi tanggungjawab sebagai pengamal media. Soal takut, ahli keluarga memang ada yang bagi, ada tak bagi kan. Tapi sebagai seorang wartawan memang kita dah tahu tu tugas kita. Lepas tu, selepas kejadian tu tak mematahkan semangat saya untuk terus ditugaskan lah. Sebab pada saya bila pergi tempat-tempat macam ni, dia ada cabaran tersendiri. Dan sebagai seorang wartawan untuk membawa balik laporan tentang apa yang berlaku di sana supaya dapat berkongsi dengan rakyat Malaysia apa yang isu-isu sebenar yang berlaku di Somalia. Jadi itu adalah matlamat utama sebenarnya. Itu adalah misi, dan juga untuk sebagai seorang wartawan, saya pasti tidak ada sesuatu pun yang akan melepaskan peluang yang begitu, satu peluang yang begitu, peluang emas begini. Tak ramai yang dapat ditawarkan ke Somalia, dan untuk diberikan tugasan sebegitu adalah satu penghormatan sebenarnya. Dan bagi mereka yang pernah bekerjasama dengan arwah, Noram Faizul Muhammad Noor akan sentiasa diingati. Keriangannya menceriakan ketika ketegangan dirasai di wilayah bergolak. Sebagai senior dalam bidang pemberitaan,
beliau tidak pernah lokek untuk memberi tunjuk ajar. Dan dia pun tak lokek untuk tolong. Misal kata kita ada masalah visual ke ataupun nak hantar visual ke Malaysia, terlalu susah sebab internet dia terlalu perlahan kan. Jadi dia cuba bagi nasihat kepada kita, sabar, boleh. Dia pun stay back juga untuk tunggu hantar visual tu sampai boleh. Dia kata kita cubalah. Jadi dia ada rasa semangat kekitaan tu lah untuk tolong sama-sama hantar visual. Masih ingat. Tapi bila juragan saya telah hilang motivasi sebab ditegur, beliau adalah salah seorang yang tampil ke hadapan dan berkata, saya akan bantu Kenny nanti nak hantarkan visual. Dan memang dibantu. Saya merupakan wartawan bernama TV yang membuat liputan bersama Allahyarham ke Gaza, Pakistan dan Somalia, dan saya antara individu yang melihat Allahyarham buat kali terakhir. Namun tragedi yang berlaku tu bukan sesuatu yang saya ingin ingati. Saya mahu mengingat Allahyarham sebagai seorang yang ceria, periang dan bertanggungjawab. Visual yang dipaparkan dalam dokumentari ini menggambarkan komitmen Allahyarham sebagai seorang juru kamera dan komitmen beliau dalam perjuangan terhadap erti kemanusiaan sejagat. Noram Faizul Muhammad Noor, semoga rohmu ditempatkan di kalangan hamba-hambanya yang diredai. Kau pergi